Apa khabar semua? Kalau anda nak tahu, ada satu kereta yang baru dicipta ni. Rupa dia macam kereta kartun. Tapi dialah kereta yang terpantas di dunia dari segi acceleration. Kereta ni nama dia McMurtry Sperling dan dia berjaya pecahkan rekod 0 to 100 km/h dan dia boleh buat dalam masa 1.4 saat saja. Anda bayangkanlah, daripada duduk diam-diam 1.4 saat je dah 100 km sejam. Even Rimac Nevera yang kereta elektrik paling power di dunia tu pun 0 to 100 dia 1.74 saat saja. Kereta-kereta macam ni yang membuatkan kereta hypercar lain macam Bugatti, Lamborghini, Ferrari semua dah rasa macam slow. Sebab kereta-kereta macam ni semua 2 saat ke atas. In fact dulu macam impossible nak dapatkan 0 to 100 di bawah 2 saat. Cuma ada jugalah benda yang saya tak minat dengan kereta ni. Nanti kita akan tengok. Dan setakat ni McMurtry Sperling ni belum masuk lagi ke Malaysia. Jadi jom kita tengok dari segi engineering macam mana diorang boleh buat kereta segila ni. Jom kita tengok. Sebelum ni memang ramai orang dah buat calculation yang untuk dapatkan 0 sampai 100 km sejam di bawah 2 saat memang impossible sebab grip yang ada dekat tayar tu memang takkan dapat accelerate lebih dari 1G. Tak ada tayar boleh grip macam ni, even tayar F1. Even Tesla pun kena tipu sikit dia punya timing tu. Dia dah roll sikit baru dia start timing dia, barulah boleh dapat bawah 2 saat. Itu pun 1.99 saat. Dan untuk capai acceleration yang macam ni, first sekali kereta tu memang tak boleh guna enjin biasa. Sebab enjin biasa ni power tu datang lambat. Even ada turbocharger. Nak kena tunggu enjin tu spool up dulu baru dapat maximum power. Jadi oleh sebab tu kereta McMurtry ni dia adalah sebuah kereta full EV. Motor dan bateri dia memang sangat power dan dia boleh produce lebih dari 1000 horsepower. Kalau kereta enjin biasa ni kan 1000 horsepower tu dah level-level hypercar lah. Memang enjin nak kena pakai enjin 7 liter, 8 liter macam tu baru boleh dapat power sebanyak ni. Tapi untuk EV lagi-lagi zaman sekarang ni dah banyak pun kereta yang boleh capai lebih dari 1000 horsepower. Kemudian untuk capai acceleration yang gila macam ni, kereta tu tak bolehlah berat sangat. Preferably bawah 1 tan. Sebab kalau berat sangat, kita tahu yang force equal to MA. Jadi kalau berat terlalu tinggi, memang kena guna sangat banyak tenaga untuk dapatkan acceleration yang kita nak. Tapi bila kita nak bagi badan kereta ni ringan, akan ada 2 masalah besar. First sekali, kereta EV ni, dia memang tak ringan. Sebab bateri tu sangat berat. Lagi banyak power nak carry, lagi besar bateri nak kena guna dan makin berat jadinya. Ini dah satu engineering challenge yang engineer dekat McMurtry ni kena overcome lah. Dan mungkin satu lagi masalah yang lebih mencabar adalah kalau kereta tu ringan, mestilah tayar dia susah nak grip masa initial acceleration. Takut nanti last-last jadi burn out je. Tayar tu pusing tapi kereta tak bergerak. Jadi untuk dapatkan grip ni lah yang kita perlukan downforce. Kalau anda tengok kereta F1 tu kan, nampak siap ada front wing, ada rear wing, body pun berlekuk-lekuk. Ini semua tujuan dia untuk dapatkan aerodynamic downforce. Dia seolah-olah macam sayap kapal terbang yang terbalik. Tujuan dia supaya body panel macam menekan kereta tu bagi rapat ke atas jalan supaya grip jadi sangat banyak. Sebab tu kalau anda pernah tengok F1, memang macam tak percaya berapa laju dia boleh corner. Memang kereta biasa tak boleh corner selaju tu. Tapi kan untuk generate downforce ni bukan setakat kena ada body yang sangat aerodynamics, tapi kena ada udara yang lalu dekat atas body tu. Maknanya downforce ni akan bertambah bila kelajuan kereta ni bertambah. Sebab tu kereta F1 kalau slow corner tu dia betul-betul slow sebab tak ada downforce. Jadi masalah dengan kereta McMurtry ni adalah kita nak di-accelerate dengan cepat. Acceleration pula mestilah mula dengan 0 km sejam, betul tak? Jadi dekat 0 km sejam tu mana ada downforce? Kereta pula ringan, memang tak boleh nak grip lah tayar tu. Dan dekat sinilah trik paling besar digunakan oleh engineer McMurtry ni, di mana kereta dia ada kipas besar dekat bawah dia. Kipas ni function dia untuk sedut udara dekat bawah kereta tu sampailah jadi vacuum. Bila dekat bawah kereta tu jadi vacuum, maknanya kereta ni seolah-olah melekat dekat tanah.
even walau dia tak bergerak pun. Bila dekat full speed, kipas ni bunyi dia sangat kuat, macam bunyi enjin kapal terbang masa nak take off. Jadi dia seolah-olah macam helikopter atau drone, tapi instead of pergi ke atas secara vertikal, dia pergi ke bawah. Dan diorang dah kira dah yang bila kipas tu pergi full speed, downforce yang dia boleh generate adalah sebanyak 2000 kg. Even lagi berat dari kereta tu. Kereta tadi baru 1000 kg. Maknanya kan, secara teori, kereta ni boleh melekat terbalik dekat dalam terowong tanpa perlu bergerak. Dia dah jadi macam cicak. Mungkin tak lama lagi diorang boleh demo benda ni untuk tunjukkan betapa banyaknya downforce yang diorang generate. Maknanya kan, bila kita drive kereta ni, lepas tu kita lepas minyak, memang tak payah tekan brake. Sebab downforce 2000 kilo tu akan stopkan kereta dengan sangat cepat. Memang siapa yang pernah drive tu rasa kereta ni sangat pelik lah. Dan paling best tu, bila kereta ni ada downforce sebanyak ni, tayar tu akan jadi grip gila. Dan inilah rahsianya kenapa McMurtry Spurling ni boleh accelerate secepat 1.4 saat untuk 0 to 100 km/h. Dan selepas tu terus accelerate lagi sampai 230 km sejam dalam masa 4.98 saat saja. Anda bayangkan 5 saat dah 230. Kalau standard supercar yang dulu 5 saat untuk pergi 100 km sejam tu pun dah power. McMurtry ni dah sampai 230 dah waktu tu. Bila dah siap guna untuk accelerate pula, kita akan off kipas ni dan bolehlah jalan macam biasa. Contohnya nak pergi surau ke, nak pergi kedai ke dan sebagainya. Cuma bila kita nak buat speed run je, kita on kipas dia. Sebenarnya kan, konsep kereta kipas ni bukanlah konsep yang baru. Ada satu masa dulu, satu tim F1 ni cuba guna fan car ni untuk artificially generate downforce ni. Cuma masa tu banyak technical challenge, lagipun kereta tu guna enjin biasa. Kipas tu pun guna enjin biasa untuk pusing dia. Maknanya kipas tu pun bila enjin dah laju baru boleh dapat downforce. Tapi McMurtry ni, even kereta tak bergerak lagi, dia orang dah turn on kipas tu. Jadi full downforce dah boleh dapat even kereta tu belum bergerak lagi. Memang pelik. Cuma masalah dia adalah kereta ni sangat bising. Anda bayangkan macam ada satu kapal terbang duduk depan anda sepanjang masa. Sebab nak generate downforce pakai kipas ni memang bising. Dan of course, kelemahan yang kedua adalah bateri dia cepat habis lah kalau kita asyik main acceleration macam ni. Anda bayangkan nak powerkan elektrik motor tu dah satu hal sampai 1000 horsepower. Tapi lepas tu nak on kipas pula untuk dapat downforce. Kipas tu pula dia rotate punyalah laju sampai 25,000 RPM. Optimum RPM ni komputer kereta tu akan calculate lah based on track surface, cornering dan sebagainya. Sekali fikir dah macam vacuum pun ya kan kereta ni. Kalau kita guna dia tepi-tepi jalan, okey juga. Macam lori yang vacuum daun tepi jalan tu. Dan of course, kelemahan terakhir adalah harga dia tu. Mengikut maklumat yang ada, harga dia sekitar 1 juta USD ataupun 4 juta ringgit Malaysia kalau kita convert. Dan of course lah, ini belum termasuk cukai. Orang Malaysia ni, kalau tengok kereta harga dekat 10 juta, lepas tu cute je, seorang je boleh naik, nak bawa bini pun tak boleh, beg pun tak ada tempat nak letak untuk balik kampung. Jadi kita akan rasa tak berbaloi lah 10 juta tu. Tapi itu kata kebanyakan orang. Tapi kalau orang yang berduit, dia okey je. Dia akan rasa macam beli kereta mainan yang sangat mahal. Kalau dengan 10 juta tu dapat memiliki kereta terpantas di dunia, apa salahnya kan? Sebelum tu, kalau anda pemilik kereta yang guna enjin biasa ni, tapi tak tahu langsung pasal enjin, sebenarnya boleh jadi satu benda yang berisiko. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero
di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin. Contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk cek voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Anda boleh layan dulu preview kursus ni, percuma saja saya buka, and then anda decide kursus ni untuk anda ataupun tidak. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.